Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, saya mendapat satu tulisan. Berkata, satu lagi janji pilihan raya dimungkiri. Adakah ini melibatkan kepimpinan Pakatan Harapan? Melibatkan kepimpinan Kerajaan Perpaduan? Manifesto PH semasa pilihan raya umum lalu menjanjikan pindaan terhadap Akta Perlindungan Pemberi Maklumat bagi membolehkan pendedahan dibuat terus kepada media. Namun PM Anwar Ibrahim kini mempertahankan peruntukan sedia ada yang membatalkan perlindungan jika pemberi maklumat menghubungi media terlebih dahulu. Melalui tulisan daripada Syabuddin Husin bertarikh 7 Februari, satu lagi janji pilihan raya dimungkiri. Adakah ini akan menjadi penyebab kepada kejatuhan kerajaan, menyebabkan kepada kejatuhan PH ataupun kejatuhan Anwar Ibrahim sendiri? Ini menjadi persoalannya. Pendiriannya itu bercanggah dengan janji manifesto PH pada PRU 15 yang menyatakan akta tersebut akan dipindah bagi membenarkan pemberi maklumat terus membuat pendedahan kepada media. Bayangkanlah saudara-saudara, kalau hanya berkenaan perkara ini Anwar Ibrahim boleh dijatuhkan. Adakah dengan ini kerajaan baharu akan bersedia? Mungkin kerajaan Muhyiddin sekali lagi, PN sekali lagi, akan menang pada PRU akan datang. Ataupun mungkin hanya kerana perkara ini akan ada sokongan yang ditarik terhadap Anwar Ibrahim dan membolehkan kerajaan baharu ditubuhkan. Itu menjadi pertanyaan lah. Tapi bagi saya, untuk masa terdekat ini belum lagi ada yang layak untuk menjadi kerajaan selain PHBN. Dalam tulisan ini berkata, alasan Anwar, namun Anwar menjustifikasikan kewujudan peruntukan tersebut. Buat masa ini, undang-undang sudah menetapkan perkara itu. Ada rasionalnya kerana semua orang boleh mengatakan bahawa mereka bercakap benar. Tetapi kemudian anda akan menghukum seseorang itu sebelum kes terbabit disiasat atau sebelum mereka berpeluang memberi penjelasan. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman yang menyatakan pada Selasa bahawa kerajaan tidak bercadang untuk memindah peruntukan tersebut. Di dalam tulisan ini, seorang pemberi maklumat yang merupakan ahli perniagaan mendedahkan siri video yang mengaitkan beberapa adun dalam perbincangan berhubung sogokan bagi mendapatkan lesen eksplorasi perlombongan. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menafikan dakwaan tersebut mendakwa ia cubaan untuk menggugat kerajaan negeri dan mencemarkan reputasinya menjelang pilihan raya negeri. Apa komen anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, ada saja cara, ada saja kritikan serangan terhadap Anwar Ibrahim. Mahu Anwar letak jawatan, mahu Anwar dipecat, mahu Anwar itu ini, macam-macam lah. Mereka mahu Anwar jatuh. Tidak lain dan tidak bukan daripada kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin telah membuat kenyataan Anwar Ibrahim derhaka. Ini melibatkan isu Tita Addendum. Ini lagi satu tulisan daripada Harapan Daily. Tuduh PM derhaka, satu fitnah jahat. Backbenchers selar pembangkang. Saudara-saudara, Kelab Penyokong Kerajaan Madani, Backbenchers Club BBC, menempelak tuduhan Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat yang menuduh PM derhaka terhadap institusi diraja berkaitan isu Tita Addendum. Saudara-saudara, kenapa Hamzah Zainuddin yang menjadi antara
pertama dan di depan untuk bercakap berkaitan dengan ini. Mana Muhyiddin Yassin? Nah, yang pernah menjadi PM, yang kita dapat lihat paling terdekat untuk menjadi ketua pembangkang. Namun, yang menjadi ketua pembangkang hari ini adalah Hamzah Zainuddin. Adakah Muhyiddin lari? Adakah Muhyiddin hilang takut Anwar Ibrahim? Itu menjadi persoalan dan pertanyaan. Dan yang seterusnya, kalau PM derhaka, kenapa hari ini Anwar Ibrahim masih memegang jawatan Perdana Menteri? Kalau derhaka sudah layak dipecat. Buat apa rakyat Malaysia mahu Perdana Menteri yang derhaka? Betulkah? Kelab itu dalam satu kenyataan menegaskan tuduhan pembangkang adalah fitnah jahat. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah mengesahkan tita tersebut tidak pernah diserahkan kepadanya. Malah urusan berkaitan titah edendum adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Peguam Negara dan bukan di bawah tanggung jawab Anwar sebagai Perdana Menteri. Kami, Kelab Penyokong Kerajaan, ingin menegaskan bahawa tuduhan yang mendakwa Perdana Menteri menderhaka terhadap institusi diraja adalah satu fitnah jahat dan tidak berasas. Tiada unsur penderhakaan oleh PM. Menyatakan fakta yang benar tidak boleh dianggap sebagai penderhakaan. Kelab itu menambah, tuduhan pembangkang adalah taktik lama untuk mengelirukan rakyat dengan memainkan sentimen institusi diraja demi kepentingan politik mereka sendiri. Ini katanya adalah satu cubaan yang tidak bertanggung jawab untuk mencetuskan keresahan dalam kalangan rakyat. Bayangkan kalau ini hanya trik daripada pembangkang, tipu hela pembangkang. Bagaimana kalau penyokong-penyokong pembangkang dan PN mengetahui bahwa ini hanyalah permainan politik, bukan untuk menuduh Anwar semata-mata, tetapi untuk permainan politik menjatuhkan Anwar. Adakah selepas ini PN akan hilang sokongan pula? Dalam artikel ini berkata, Ketua Pembangkang seharusnya lebih bertanggung jawab dalam mengeluarkan kenyataan, bukan menyebarkan dakwaan tidak berasas demi kepentingan politik semata-mata. Selain itu, dakwaan bahawa pelabur tidak akan masuk ke negara ini kerana kononnya berlaku penderhakaan adalah tidak berasas. Keputusan pelabur bergantung kepada kestabilan ekonomi, polisi mesra pelabur dan keyakinan terhadap pimpinan negara, bukan fitnah politik yang tidak berlandaskan realiti. Saudara-saudara yang saya hormati, ini mungkin cukup untuk menyekolahkan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Apa komen Anda?